وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang-abang yang dirahmati Allah Ta'ala semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Hari Selasa. Persamaan 9 hari bulan 5 2023. Kita sambung pengajian kita iaitu Nasah Nurul Yaqin, yang mana kita masuk tajuk yang ke-19 ya. Jadi saya dah belajar untuk scan ni. Ibu yang nampak tulisan, nampak kitab tu jelas tak semua? Waalaikumsalam Ibu Bahria, Kak Cik Nai, Kak Lisa, Masya-Allah. Jelas tak tulisan pada kitab tu? Dekat skrin jelas ya? Okey, Masya-Allah jelas ya. Jadi jangan risau, siapa yang tak faham bahasa Arab saya terjemahkan semua, jangan risau ya. Ibu-ibu yang baru belajar jangan risau. Ustaz ajar bahasa Arab ke? Ini bukan, saya bukan ajar bahasa Arab sekarang ni. Saya terjemahkan saja. Jelas ya, insya-Allah. Okay, tajuk yang ke-19. Tajuknya Maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thaniyatan. Maksudnya kedatangan. Maji' itu maksudnya kedatangan kaum Quraisy kepada Abu Talib marratan thaniyah, kali yang kedua. Kali yang kedua. Ada kali pertama sebelum ni. Kali pertama masa mereka jumpa dengan Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Abu Talib adalah bapa saudara Nabi SAW. Abang kepada ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi abangnya Abu Talib bin Abdul Muttalib ya. Jadi Abu Talib ni sebagai apa ni ibu ayah? Abu Talib adalah pemimpin Quraisy yang sangat-sangat dihormati dan disegani. Dia mewarisi kepimpinan Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Memang sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat disegani oleh semua orang. Orang marah macam mana pun tak berani nak melawan Abu Talib ni. Sangat-sangat dihormati. Jadi orang kafir Quraisy mereka tak puas hati. Jumpa kali pertama dengan Abu Talib, Abu Talib tak melayan mereka, tak memberikan Nabi, tidak menyerahkan Nabi SAW kepada kaum Quraisy. Tengok poin pertama. Saya bacakan dan saya terjemahkan, jangan risau. Lamma ra'ad Quraisyun istimraran Nabi SAW. Lamma tu tatkala ra'ad telah melihat Quraisyun oleh Quraisy istimraran Nabi, keberterusannya Nabi SAW fi nashri da'watihi, pada menyebarkan dakwah. Jadi kafir Quraisy mereka nampak Nabi ni ditekan, dikecam, diejek. Nabi tetap juga berdakwah. Nabi tak terkesan. Cuma masa ni belum lagi lah kena seksa. Masa ni belumlah lagi kena seksa ke apa ke. Cuma masa ni Nabi sendiri diugut lah, diugut,
Mereka pergi jumpa Abu Talib kali pertama, tak layan. Kali kedua, kali kedua ni mereka nak minta Abu Talib serahkan Nabi SAW. Wa difa'i ammihi anhu. Okay. Dan maksudnya orang kafir mereka melihat Nabi berterusan buat dakwah. Dahlah Nabi berterusan buat dakwah. Wa difa'i ammihi anhu. Difa' ni maksudnya mempertahankan ammihi oleh pak saudara Nabi anhu akan baginda. Mereka tengok Nabi berterusan dakwah, Abu Talib pula diam aja, tak ada halang Nabi, dia biarkan Nabi, dia mempertahankan Nabi dalam dakwah, maka mereka tak puas hati. Masyau mereka pun pergi. Siapa mereka ibu ayah ni? Saya suka dua hala ya. Siapa mereka ni? Siapa yang pergi ni? Mereka pun pergi kepada Abu Talib. Siapa mereka? Kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy pergi, yang maksudnya para pemimpin Quraisy pergi kepada ammihi, pak saudara baginda iaitu Abu Talib, marratan tsaniyah. Marratan tsaniyah, kali yang kedua. Maknanya ibu ayah sekarang ni mereka nak mendesak Nabi. Mereka nak mendesak Abu Talib supaya menyerahkan Nabi SAW. Jelasnya poin pertama, jelas tak semua? Poin pertama, jelasnya apa dia? Saya ulang balik. Tak kala orang kafir Quraisy dia tengok Nabi berterusan buat dakwah, lepas tu pak saudara Nabi Abu Talib juga mempertahankan Nabi SAW. Lalu kafir Quraisy tak puas hati, mereka pun jumpa lagi dengan Abu Talib kali yang kedua. Poin kedua, waqalu lahu, dan orang-orang kafir Quraisy kata kepada baginda, kata kepadanya kepada Abu Talib, lahu kepadanya kepada Abu Talib. Mereka kata pada Abu Talib, inna la nasbiru ala syatmi abaina. Abu Talib, inna sesungguhnya kami, la nasbiru, kami dah tak boleh sabar dah, ala syatmi abaina, di atas penghinaan ataupun cacian kepada bapa-bapa kami. Saya nak tanya ibu ayah, adakah Nabi mencaci bapa-bapa mereka ibu ayah? Betul ke Nabi mencaci bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka? Abak ni boleh kata nenek moyang. Nabi tak caci pun. Nabi tak caci, cuma Nabi kata apa yang nenek moyang kamu semua sembah itu salah. Bukan Tuhan yang betul, mereka menyembah sembahan yang salah. Nabi cakap itu perkara yang benar. Nabi cakap perkara benar. Betul lah nenek moyang mereka telah menyembah berhala. Berhala itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan sebenar. Jadi betul lah Nabi kata, nenek moyang kamu telah menyembah Tuhan yang salah. Lalu mereka menganggap Nabi SAW mencela dan mencerca nenek moyang mereka. Jadi mereka kata kami tak boleh sabar. Kami tak boleh sabar. Si Muhammad ni mencerca nenek moyang kami. Wa tasfihi uqulina. Tasfih ni memperbodohkan. Tasfih, dan Muhammad telah memperbodohkan uqul. Uqul maksudnya akal-akal kami, kepintaran kami. Takkanlah kami bodoh, tak tahu nak bezakan Tuhan dengan tak Tuhan. Sedangkan bodoh tak mereka ibu ayah? Maaf saya kata. Bodoh tak mereka itu, orang kafir Quraisy yang mempertuhankan berhala-berhala? Bodohlah. Bukan kita carut ke apa ni. Memang bahasanya bodohlah. Pandir. Ya. Mereka kata Muhammad ni telah memperbodohkan akal-akal kami. Sedangkan mereka yang memperbodohkan akal mereka sendiri. Takkan tak tahu berhala itu tak boleh cakap. Takkan tak tahu letak kalau lalat singgah kat berhala itu pun berhala itu tak boleh nak tepis. Mereka sendiri yang memperbodohkan akal-akal mereka. Wa'ai bi alihatina, dan mereka kata mereka kata Muhammad telah mengaibkan Tuhan-Tuhan kami. Betul lah Nabi, kalau Nabi kata Tuhan mereka tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, betul ke salah ibu ayah? Tuhan mereka
yang berhala mereka sembah tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Bahkan dalam Quran bagi tahu lalat singgah pun tak mampu nak tepis. Betul lah. Itu bukan Tuhan dan itu memang aib. Aib lah, Tuhan tak boleh buat apa-apa. Aib lah. Namun mereka nak angkat sebagai Tuhan tapi tak boleh buat apa-apa. Aib lah itu. Masya Allah, tabarakallah. Lagi ibu ayah ingat tak cerita? Lagi aib lagi bila ingat tak mereka buat Tuhan mereka dari buah-buah kurma. Ingat tak cerita tu? Mereka buat berhala dari buah-buah kurma. Kemudian bila masa kemarau mereka lapar, buah-buah kurma tak menjadi, lalu mereka pun ambil sikit tangan Tuhan dia berhala tu. Sorry ya Tuhan ya, saya ambil sikit makan tangan awak ya. Berhala tu tak boleh buat apa-apa. Bukankah itu mengaibkan Tuhan mereka sendiri, memperbodohkan akal mereka sendiri? Nabi tak salah apa pun. Tugas Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi, semua Rasul ajak manusia kepada Allah Ta'ala, beriman hanya pada Allah yang Maha Esa. Tetapi mereka yang memperbodohkan akal mereka sendiri. Fa'imma an tamna'a ibna akhika. Mereka bagi warning pada Abu Talib. Fa'imma, okey Abu Talib, fa'imma sama ada an tamna'a, engkau halang, ibna akhika, anak saudara engkau. Kami bagi pilihan, sama ada engkau halang anak saudara engkau ni, Muhammad ni, daripada meneruskan dakwah dia, wa imma an ta'zana lana limanihi. Sama ada engkau yang halang ataupun kami sendiri yang halang, kata mereka. Mereka bagi warning pada Abu Talib. Apa warningnya? Sama ada engkau halang mereka, kalau kau tak nak, sama ada engkau halang dia, kalau kau tak nak halang, kami sendiri yang akan halang Muhammad tu. Jadi mereka mengugut Abu Talib. Fada'ahu ammuhu. Poin ketiga. Maka Abu Talib tak sampai hatilah bila dengan Nabi kena ugut ibu ayah. Betul tak? Abu Talib, walaupun macam mana pun dia membela Nabi SAW, tapi kalau anak saudara yang sangat disayangi lebih daripada anak sendiri, kena ugut untuk diapa-apakan, dia rasa macam risau, bimbang. Fada'ahu, maka da'a dia pun panggil. Da'a tu dia panggil, dia Abu Talib panggil nya nak baginda Nabi SAW. Fada'ahu ammuhu, maka Abu Talib pun panggil Nabi SAW. Apa Abu Talib minta? Wa talaba minhu ayyam tani'ah. Wa talaba minhu, dan talaba dia minta. Siapa minta? Abu Talib. Abu Talib minta minhu daripada Nabi Muhammad SAW, an yamtani'a, supaya berhenti berdakwah. Jadi poin ketiga, Abu Talib pun panggil Nabi. Wahai Muhammad, mari sini Muhammad, pakcik nak cakap sikit. Khaufan alaihi min Quraisyin. Kenapa Abu Talib terpaksa cakap? Pasal takut Nabi kena tangkap oleh orang Quraisy dan diapa-apakan. Fa'abar Rasul. Aba tu maksudnya Nabi pun enggan. Nabi enggan. Enggan apa ibu, ayah, akak-akak semua? Nabi enggan apa? Aba tu maksudnya enggan. Fa'abar Rasul, maka Rasulullah pun enggan. Enggan apa? Enggan, supaya kita jalan cerita ni tak lari. Enggan apa tu? Enggan apa? Boleh tulis. Bagus Ibu Maimunah, enggan berhenti berdakwah, betul. Nabi Muhammad SAW enggan untuk berhenti berdakwah. Bagi dia teruskan dakwah. Macam mana pun bagi teruskan dakwah. Poin keempat, waqala, dan baginda pun kata, dalam riwayat lain, kalau kita tengok dekat belah bawah tu, kan, sekejap saya bawakan sikit ya. Gambar tu. Okey. Nampak tak dekat bawah tu, muka surat yang sebelah kiri tu bawah. Okey, saya bacakan ya. Wallahi ya ammu. Ini apa yang Nabi sebut. Demi Allah wahai pakcikku.
law wada'u asy-syamsa fi yamini. Wahai pakcikku, kalaulah mereka semua ni sanggup ambil matahari, letak di sebelah tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan ambil pula bulan letak kat tangan kiri saya, maksudnya mereka sanggup macam tu sekali nak suruh saya tinggalkan dakwah, wahai pakcik, mereka pergi sampai atas, ambil matahari, bawa balik ke bumi ni, letak dekat tangan kanan saya, pergi naik balik nak ambil bulan, letak tangan kiri saya, ala an ada'a hadzal amra, supaya saya tinggalkan kerja dakwah ni, ma fa'altu hatta yuzhirahu Allahu, saya takkan berhenti pakcik, saya takkan berhenti dakwah sampailah Allah Ta'ala memenangkan agama dia, au uhlika dunahu, ataupun aku binasa kerana agamaku, ataupun aku mati kerana agama. Macam itulah lebih kurang maksudnya. Nabi kata, aku tak akan berhenti teruskan ajak manusia pada Allah Ta'ala. Itu semangat yang ada pada Nabi SAW, Ibu Ayah. Jelas ya? Okey, saya naikkan balik gambar ni. Jadi apa yang Nabi kata? Wallahi, demi Allah, la atruku hadzal amra, saya tak akan tinggalkan urusan ini, urusan dakwah ini, hatta yuzhirahullah au ahlika dunahu, sehinggalah Allah Ta'ala memenangkan agama ini ataupun saya binasa kerana agama ini. Itu semangat dakwah Nabi SAW. Ibu Ayah, kenapa Nabi punya semangat macam tu sekali, Ibu Ayah? Kerana baginda SAW tahu dan baginda sangat-sangat berilmu berkenaan alam akhirat. Baginda sangat tahu kalau satu orang mati tanpa iman, apa akibatnya, Ibu Ayah? Satu orang mati tanpa beriman pada Allah, baik macam mana pun dia, apa jadi pada dia? Dia akan masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi mulia tak orang beriman, Ibu Ayah? Orang beriman sangat-sangat mulia. Ya, orang beriman sangat mulia. Walaupun imannya hanya sebesar zarah, orang yang iman sebesar zarah dapat syurga berapa kali ganda dunia, Ibu Ayah? Dia tak pernah buat amal baik pun. Di dunia ni memang mungkin sejahat-jahat orang lah, tapi dia beriman pada Allah. Dia tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Berapa besar syurga dia dapat nanti? 10 kali ganda besar dari dunia ni. Seluruh dunia ni pun kita tak mampu nak jangkau lagi. 10 kali ganda dunia Allah bagi pada orang yang iman sebesar zarah. Jadi Nabi tahu nilai iman, maka Nabi sanggup korban apa saja semata-mata nak umat baginda beriman pada Allah. Jadi patut tak, wajib tak kita sayang Nabi atas pengorbanan baginda, Ibu Ayah? Wajiblah kita sayang Nabi. Wajib kita sayang dan cinta pada Nabi SAW. Apa tanda kita cinta pada Nabi? Kita banyakkan berselawat atas baginda dan ikut sunnah-sunnah baginda SAW. Banyakkan selawat, Ibu Ayah, ya. Okey, poin kelima. Faqala lahu Ibu Ayah, akak-akak semua. Poin keempat tu kalau kita baca dalam kitab sirah, masa Nabi cakap benda ni, Nabi menangis. Ibu Ayah, masa Nabi cakap tu, Nabi cakap pasal selama ni pak saudara baginda Abu Talib halang membela baginda. Cuma pada hari tu Abu Talib minta Nabi berhenti dakwah. Nabi sedih. Nabi kata pada Abu Talib, wahai pakcikku, macam mana pun mereka desak saya untuk tinggalkan dakwah, kalau letak matahari tangan kanan saya, bulan tangan kiri saya, untuk saya tinggalkan kerja dakwah ni, saya tak akan tinggalkan. Sama ada Islam itu tersebar ataupun saya mati kerana agama Allah. Jadi semangat itu yang kena ada dalam diri kita semua, insya-Allah. Faqala lahu ammuhu, maka Abu Talib pun berkata kepada Nabi SAW, idhab wa qul ma ahbabta. Kalau macam tu, wahai Muhammad, pergilah wahai Muhammad, cakaplah apa yang kau nak, cakaplah. Ajaklah manusia pada Allah Ta'ala. Cakap apa kau nak cakap, kau cakap. Fa wallahi, demi Allah, la uslimuka abadan.
aku takkan serahkan engkau abadan selama-lamanya. Pakcik takkan serahkan Muhammad pada mereka selama-lamanya. La uslimu, pakcik saya tidak akan serah. Jadi uslimu tu daripada kalimah Islam lah. Aslama yuslimu islaman. Islam maksudnya, apa makna Islam? Menyerah diri pada Allah. Islam ni menyerah Islam. Kita takbir tu. Allahu Akbar, menyerah. Serah pada Allah. Allah, ya Allah, aku serah ya Allah pada engkau ya Allah. Itu Islam. Menyerah diri pada Allah. Jadi, fawallahi demi Allah, la uslimuka. Aku takkan serahkan kau wahai Muhammad abadan selama-lamanya. Jadi apa poin daripada tajuk 19? Poin dia adalah orang kafir Quraisy datang lagi kali kedua jumpa Abu Talib untuk beliau serahkan Nabi pada orang kafir Quraisy sampai orang kafir Quraisy ugut sama ada engkau bagi ataupun kami sendiri yang buat apa-apa pada Muhammad. Abu Talib pun kata pada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, berhentilah buat lawan. Bukan dia cakap tu pasal benci kat Nabi, bukan. Dia kesian kat Nabi, dia takut Nabi kena pukul. Dia takut Nabi kena pukul, Nabi kena dia apa-apakan. Tapi Nabi kata, Nabi dengan air mata yang berlinangan, Nabi kata, wahai pakcik kesayanganku, buatlah, mereka nak buat apa pun, buatlah saya sampai mereka sanggup ambil matahari, ambil bulan letak kat tangan masing-masing. Nak suruh saya tinggalkan dakwah, saya takkan tinggalkan dakwah sampailah agama Islam tersebar ataupun saya mati kerana agama Allah. Lalu Abu Talib pun dah nampak macam tu. Abu Talib kata tak apalah kalau macam tu, betul, kau teruskan wahai Muhammad, teruskan wahai anak saudaraku, teruskan. Apa awak nak buat, awak buat. Demi Allah, pakcik pasti akan bela awak, pakcik pasti akan pertahankan awak. Ibu ayah Abu Talib masa ni dah tua kan? Dah tua dah Abu Talib masa ni, ibu ayah. Dah tua dah, umur tak tahulah tapi dah tua dah. Dah tua dah. Tapi memang dia sangat-sangat dihormati. Sangat-sangat dihormati. Kalau nak lawan fizikal mungkin dah tak larat. Tapi oleh kerana ada wibawa yang sangat hebat, maka sampai Abu Talib mati, barulah mereka mula buat macam-macam dekat Nabi SAW. Okey. Satu lagi tajuk boleh? Tajuk yang ke-20 sikit, boleh tak? Baru 20 minit ni, boleh? Saya pun baru balik kuliah masjid tadi dekat Masjid Country Home Rawang tadi. Boleh ya, insyaAllah ya. Okay, satu lagi. Nampak jelas tulisan kan? Okay. Majid, apa dia majid tadi? Boleh, apa dia terjemah majid? Tadi kita dah belajar. Apa dia terjemah majid? Terjemahnya kedatangan. Bagus Kak Syafiqah. Kedatangan, betul. Kedatangan kafir Quraisy kepada Abu Talib kali yang ketiga. Ketiga pula. Kali ketiga. Lamma ra'a Quraisyun anna Abu Talibin la yuridu ayyamna'a ibn akhihi. Orang kafir Quraisy tengok, oh Abu Talib ni, dia tak nak juga halang anak saudara dia ya. Oh, dia tak nak halang anak saudara dia. Masyaw ilaihi bi Umarah ibni Al-Walid. Lalu mereka pun datang lagi. Kali ketiga datang kepada Abu Talib membawa seorang bernama Umarah bin Al-Walid. Bernama Umarah bin Al-Walid. Sebagai ganti. Maksudnya kau nak anak saudara kan? Tak apa, kami bagi engkau satu orang budak namanya Umarah bin Al-Walid. Satu orang pemuda, Umarah bin Al-Walid ambil ganti Muhammad. Muhammad serah pada kami. Faham tak jalan cerita ibu ayah? Siapa nama dia? Tulis. Kalau siapa tak ada buku, tulis. Umarah bin Al-Walid. Okey. Dia serah, mereka nak serah Umarah bin Al-Walid pada Abu Talib. Abu Talib serah Nabi Muhammad pada mereka. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepadanya, kepada Abu Talib, khudh hadzal fata waladan laka. Abu Talib, kau ambillah budak ni. Khudh, ambillah hadzal fata, budak ini, pemuda ini, waladan laka, sebagai anak engkau. Dia kalau orang Arab ni, anak saudara pun dia panggil anak aja. Macam anak sendiri, macam anak kandung. Anak saudara, tapi dia buat macam anak sendiri. Jadi dalam ayat ni, waladan laka. Ambillah budak, pemuda nama Umarah bin Al-Walid sebagai anak engkau. Wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu. Kau nak seorang anak kan? Okay, kau ambil budak ni nama Umarah bin Al-Walid, ambil ganti dengan Muhammad.
Wa aslim ilaina ibna akhika. Serahkan pada kami anak saudara engkau linaqtulahu, untuk kami bunuh. Serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Bermakna ya boya, sampai kali ketiga ni mereka betul-betul dah tak tahan dah. Mereka betul-betul syaitan tu dah bisik kat mereka ni dahsyat sangat dah, sampai mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Yang dulu mereka panggil apa? Dulu semua yang nak bunuh Nabi ni panggil Nabi apa? Sebelum Nabi jadi Rasul. Semua sekali panggil Nabi apa? Semua orang Mekah gelarkan Nabi apa? Semua orang Mekah gelarkan Nabi Al-Amin kan? Semua orang Mekah gelarkan Nabi Al-Amin, termasuklah Abu Lahab, Abu Jahal pun panggil Nabi Al-Amin. Tapi kerana dakwah Nabi SAW, kerana dakwah Nabi yang dulu dipanggil Al-Amin, terus nak dibunuh dah sekarang ni. Nak dibunuh dah digantikan dengan budak nama Umarah bin Al-Walid. Poin ketiga. Poin ketiga. Sekejap ya. Okey. Poin yang ketiga. Faqala lahum ammuhu. Lalu pak saudara Nabi cakap pada mereka. Abu Talib cakap pada mereka. Bi sama tatlubun. Apa benda buruk sangat kamu minta ni? Kamu minta anak saudara aku untuk kamu bunuh. Apa yang teruk sangat kamu minta ni? Macam tu. Atu'tuni ibnakum li'urabbiyahu. Patut ke kamu bagi pada aku anak kamu supaya aku jaga? Wa u'tikum ibni litaqtuluhu. Aku pula bagi anak saudara aku, bagi anak aku pada kamu untuk kamu bunuh. Ni apa benda ni? Apa kamu minta ni? Mereka datang pada Abu Talib minta Nabi Muhammad ditukarkan. Ustaz paman Nabi Yusuf demi Allah teruskan mendakwah macam dia kepada Allah. Oh, okey. Okey, macam ni. Okey. Kat Ibu Yusnita, okey dengar ya. Betul, bagus soalan Ibu. Orang Arab dulu, mereka memang percaya Allah Ta'ala itu Tuhan, tetapi masa yang sama, mereka mensyirikkan Allah. Kata Tuhan lain pun Tuhan juga, berhala pun Tuhan. Maka Nabi datang untuk bagi tahu hanya Allah Ta'ala saja Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Jadi memang mereka biasa sebut nama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu semua tanya pada mereka, wahai orang kafir Quraisy, siapa dia Allah? Siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka pasti kata Allah lah cipta. Tetapi masa yang sama mereka mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Faham tak maksud saya Kak Yusnita? Jelas ya, insya-Allah ya. Okey. Jadi apa yang mereka minta tadi, Abu Talib pun bising lah. Apa yang kamu minta ni? Kamu nak bagi anak kamu pada aku untuk aku pelihara, tiba-tiba aku pula kena bagi anak saudara aku pada kamu untuk kamu bunuh. Apa benda ni? Itulah bahasa lebih kurang ya. Last point nombor 4, tapi tak ada, saya tak scan, pasal sikit je, dengar je insya-Allah. Faraja'u khaibin. Lalu mereka pun balik ke rumah masing-masing dalam keadaan putus asa. Tak boleh jadi ni, memang takkan dapat Muhammad ni, macam tu. War rasulu lam yazal mustamirran fi nashril Islam. Adakah Nabi berhenti dakwah Ibu ya? Nabi tak berhenti dakwah, Nabi teruskan dakwah Nabi untuk ajak manusia pada Allah, untuk sebarkan Islam. Wa ammuhu yadfa'u anhu. Dalam keadaan pak saudara Nabi sentiasa membentengi Nabi SAW. Jadi buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, dapat tak pelajaran daripada dua tajuk malam ni? Perjumpaan, mereka kedatangan kafir Quraisy kepada Abu Talib kali kedua dan kali ketiga. Boleh faham kisahnya semua? Faham? Komen faham insya-Allah. Walaupun bahasa Arab tapi boleh faham kan pasal saya terjemahkan insya-Allah ya. Okey, jadi mudah-mudahan bertambah cinta kita pada Nabi SAW, istiqamah insya-Allah ya. Doakan saya sihat semua insya-Allah. Setakat itu saja, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.